kita clear lah isu ni. Tiga benda ni tuan-tuan diputuskan di Malaysia. Di negara kita ni lah satu-satunya di dunia mufti paling ramai di muka bumi. Di Saudi pun seorang, di Mesir pun seorang, di Jordan pun seorang. Negara kita banyak mufti, 3-14 orang. Bila semua pihak-pihak Al-Fadil, pihak mufti, alim ulama bersidang tentang sesuatu isu dan benda, para ilmuwan kita di Malaysia ni ada ketua lah yang akan putuskan benda tu. Dan kita di Malaysia ni tuan-tuan, 13-14 orang mufti yang mulia ni, mereka tak boleh buat keputusan sendiri. Mereka mesti bekerjasama dengan orang yang pandai dan ahli dalam bab ni. Sama macam kita nak putuskan perayaan non-Muslim, kita boleh tak ucap Merry Christmas dekat orang? Kita jumpa orang, boleh tak kata kat dia Happy Deepawali ke, Tempusum ke? Dalam syarak dibenarkan ke tak dibenarkan? Mereka kena tengok keputusan agama, perayaan-perayaan tu melibatkan akidah dan kefahaman atau sekadar budaya. Kena panggil. Contohnya kalau Pulau Malaysia kita ada MAGMA, Persatuan Cina orang Cina masuk Islam, Cina Muslim. Kena tanya mereka, Tanglung ni apa latar belakang dia? Dia dewa ke apa ke? Ponggel ni apa? Kami tak tahu. Cerita sikit. Dia kena mengenal dengan dewa ke, ketuhanan ke? Sekadar tak dia just sebagai New Year kami sambutan. Kena clear benda tu. Maka mereka gabung jalin pula dengan fatwa, dengan ayat Quran, hadis. Bukan satu dua, pelbagai ayat Quran dilihat dengan pelbagai sudut. Nak bawa keluar satu-satu warta, satu fatwa ni tuan-tuan, bukan satu dua orang cakap saya saja. Kita telefon tanya, WhatsApp kat dia, kita tanya boleh ke tak boleh? Dia kata okey boleh tu. Boleh ke boleh? Tak boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dia bukan jenis fatwa pakai WhatsApp tu tuan-tuan. Bincang dengan pelbagai sudut. Bila kita hanya faham hadis Nabi SAW, mesti kita semayang dalam keadaan rapat. Kita tak boleh semayang dalam keadaan berjarak. Siapa semayang dalam keadaan berjarak tepi sikit dia semayang tu, maknanya fadilat saf dia tak dapat. Maka dia membenarkan syaitan masuk dalam saf dia. Jadi rawit jadi panjang. Tuan-tuan, semua benda tu ketika kita sihat. Apabila kita sakit, macam mana kita semayang hari ni? Bila kita sihat, sepatutnya kita semayang dalam keadaan berdiri. Tapi apabila kita sakit, boleh tak kita semayang dalam keadaan duduk? Boleh. Ada tak rupa kita sujud macam mana sujud yang betul? Ataupun kita hanya sujud dalam hay'ah sujud, bentuk sujud. Bukan dia sujud betul, dia bentuk sujud je. Dia bila? Dia rukuk lebih kurang kat tangan dia macam tu, sami Allah dan hamidah bagi salam. Boleh tak kita kata orang yang semayang macam tu, dia tak ikut sunnah Nabi SAW? Hang semayang sujud macam ni, tak ikut hak Nabi ajak. Hang masuk dia bid'ah, hang sesat, hang masuk neraka. Panjang pula ceramah dia tu berkaitan orang yang sakit. Dia sakit, dia tak masuk dalam line hak biasa kita berenang tu. Dia jalan biasa, dia bukan highway, dia jalan yang biasa. Kerana orang tu dalam keadaan dia sakit. Hari ni kita semayang berjarak ni tuan-tuan, saya nak abang hadis Nabi SAW yang Nabi kata salli qa'iman fa illam tastati' fa salli qa'idan fa illam tastati' wa ala janbika atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kamu boleh semayang dalam keadaan berdiri, kalau tak boleh semayang dalam keadaan duduk, kalau tak boleh semayang dalam keadaan berbaring di atas lambung kanan kamu. Maknanya Nabi SAW memberi keringanan pada orang yang kurang sihat, orang yang sakit, ruang pada dia supaya dia boleh semayang dalam keadaan yang maksimum kemampuan dia untuk dia boleh semayang. Bila dia sakit, kita tak boleh bincang hukum biasa. Kerana orang yang sakit ini, Nabi SAW menyebut dua benda keadaan tuan-tuan. Ketika mana orang tu sakit, ketika mana orang tu bermusafir. Dua ketika ini orang-orang yang dapat pahala macam mana dia dalam keadaan yang sahihan muqiman, sihat dan tidak musafir. Contoh saya beritahu tuan-tuan,
kita tiap-tiap hari duk main semayang berjemaah di surau ni tak pernah tinggal lah. Alhamdulillah. Muka kita azan PKP je tak boleh main. Lain pada tu insya-Allah kita memang nampak muka kita. Allah uji dengan sakit. Masuk hospital Seberang Jaya kita ni tak boleh main semayang berjemaah. Kita ada 20 tahun duk semayang subuh, zuhur, asar, maghrib berjemaah. Tapi kita kena semayang sorang-sorang di atas katil kita. Nabi SAW menyebut, disebabkan hang sakit, Allah akan bagi pahala pada kita seperti mana hang semayang berjemaah. Walaupun hang semayang seorang, Allah bagi pahala berjemaah. Kerana kita dalam kategori sakit. Muqiman, orang yang bermukim, tidak musafir. Kita pergi musafir mana-mana, naik bas, berhenti R&R, kita semayang isyak, lari pergi makan, lepas tu pergi semayang isyak, baru nak semayang witir. Lepas semayang isyak ke sebelah tu nak semayang witir. Lepas tu bas duk horn dah, pit, kita dengar bunyi bas duk horn tu, kita tak dan semayang. Contoh, lari ni atas bas, dia tak semayang, Allah akan bagi kat dia pahala semayang witir. Kerana bukan dia sengaja, sebab dia dalam kelam kabut musafir dia tu, Allah beri pada dia dua keadaan. Apa dia? Sahihan muqiman. Hadis dari Imam Muslim. Dalam keadaan sihat, dalam keadaan dia tak bergerak ke mana-mana. Jadi janganlah kita hanya faham hadis Nabi SAW dengan rapatkan soft sahaja, tapi kita lupa hadis-hadis Nabi SAW. La darar wa la dirar. Tidak boleh mencedera diri sendiri dan tak boleh mencedera, bawa sesuatu kecederaan pada orang lain. Kita nak letak mana hadis tu? Ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Wa ahsinu, buatlah baik, Allah bersama orang-orang yang baik. Maka tuan-tuan, bila kita tahu satu bidang dalam agama, jangan kita cuba nak melangkah satu peringkat, nak jadi mufti, nak jadi alim ulama, nak jadi level salafus soleh, bawa cerita habis ta'un amwas lah apa semua zaman Nabi tu orang tak pernah semayang berjarak. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, saya nak abang, semayang jarak ni bukan surau kita ya. Tuan-tuan tengok Masjid Al-Azhar Syarif di Mesir sembahyang berjarak. Tuan-tuan nak bagi tahu ulama-ulama Azhar ni ikut petunjuk Dajjal ya. Kalau tuan-tuan kata mufti-mufti di Malaysia ni, katalah tuan-tuan kata macam tu, gamakkan lidah kita nak bercakap lebih kurang tentang siapa dia? Tentang ulama-ulama Al-Azhar tu. Tuan-tuan tak pernah dengar cerita-cerita orang mempermainkan agama, cakap lebih kurang bab agama, cakap lebih kurang bab para alim ulama. Bukan bidang kita, kita tak payah ambil tahu. Orang bagi tahu pakai face mask, kita pakai face mask. Ceramah tak pakai lah, lagi pakai lah. Dia tak ada ni sembang dia kemat, dia tak pakai. Dah aku pakai kami lagi pakai bawah ni, dia kata MKN tak bagi prosedur tak betul pula. Masa kita cakap tak pakai, tarik nafas panjang kan. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, janganlah bertindak sesuatu. Kalau hang tak mau pakai, tak apa, tu hang peribadi hang lah. Hang jangan kecam dan mempermainkan orang pakai. Contoh di Malaysia dia kata, pakai face mask, orang takut Tuhan, dia takut Covid. Dia ada jenis-jenis macam ni. Saya tak tahu surah tuan-tuan, nampak muka tuan-tuan macam bertakwa kan. Kan lebih kurang lah kak. Lebih kurang tu mesti ada satu dua orang jenis kepala masam ni, dia mesti ada. Kita nak salaman dia. Dia bawa hadis, mana-mana orang Islam yang bersalaman fayatasafahani illa ghufira lahu ma qabla an yaftariqa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dua orang Islam yang bertemu dan berpisah kerana Allah, berjumpa dan berjabat tangan, sebelum angkat tangan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Siapa kata? Nabi SAW kata. Dia kata aku nak salamah hang, nak hapus dosa. Dia bawa semua segala hadis riwayat hak dia tahu. Saya nak bak tuan-tuan, satu benda boleh tengok pelbagai dimensi. Jangan tengok sebelah ya. Jangan tengok satu ayat Quran tu kita kata yang ni bid'ah, Nabi Muhammad tak pernah buat. Sabar dulu. Tuan-tuan tengok satu ruang ya, tuan-tuan kata oh tak boleh kita sembahyang berjarak. Sebelum saya nak cerita betul ni, saya nak bak tuan-tuan, Riyadhus Salihin
Nabi SAW menyebut sebuah hadis yang disebut susun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, nanti kita ni duk berjuang ni, duk lalu di lembah, jalan di bukit, susah, payah, mujahadah, pahala berlambak kita dapat. Kita berjuang jihad fi sabilillah. Tapi ada satu grup dan ada satu geng dekat Madinah yang depa ni tak sekupang habuk pun depa tak ikut kita. Depa tak ikut kita masuk dalam lorong, depa tak ikut kita jalan kot lembah, depa tak ikut kita jalan kat bukit susah. Depa duduk rumah je. Tapi depa join, share pahala sama seketui dengan kita. Macam mana kita dapat pahala? Macam tu depa dapat pahala. Di hujung hadis Nabi kata apa? Habasahumul marad, kerana mereka dihalang daripada sakit, sebab mereka tak boleh join kita, sebab mereka sakit. Maka bila keadaan sakit ni tuan-tuan, Nabi SAW sebut pahala boleh join, walaupun tak berjuang fi sabilillah, dapat juga pahala dia. Maka kita hari ni bila MKN ke, Kementerian Kesihatan ke, bagi kat kita pakai face mask, pakai face mask. Orang kata bawa sejadah kecil, terlupa tak apa tuan-tuan, tu bukan satu isu. Allah tinggallah kita lintas jalan dah, nak naik je jambat semua, cerita kat EJK tak apa, 1-2 hari ni dimaafkanlah sebab tak bawa sejadah, lain kali jangan lupa, dia kata kita. Yang tu tak apalah, sengaja ada sejadah. Apa ada sejadah? Masjid ni semua tempat suci, Tuhan nanti jaga. Hebat, dia bukan Tuhan dah, dia jadi lah, dia Tuhan dah. Hak tu boleh lah tuan-tuan, tu untuk kita sendiri. Kalau iman kita tahap salafus soleh, kita dah main peringkat wali Allah, yang tu tak apa, tak ada masalah. Tapi masalahnya kita pun kuali, bukan wali. Wali anak perempuan nak menikah tu tahu tu je kita pun. Nak abang kata wali, tak jalan wali lah. Sembahyang pun tak tahuan, Quran pun tak tahu last baca bila, tasbih pun tak tahuan. Yang duk ikut ni siri drama Korea, siri drama kita duk TV tu apa 7, 8.30, 8.40. Hak tu duk ikut. Tu tak jadi wali lagi. Hak tu saja memang kemas gitu je. Tak apalah kita ikut. Buat apa nak bawa sejadah ustaz? Masjid kami bukan geng Covid tuan-tuan. Surau tuan-tuan ni surau tepi jalan. Orang macam-macam duk singgah. Hospital pun tak jauh mana dengan tuan-tuan. Hospital ni bukan orang Pulau Pinang yang main. Segala maknika manusia duk main kat hospital. Dah bila sakit adik-beradik bukan duk Penangnya, duk Kuala Lumpur ada, Sungai Petani ada, yang tu ada, yang ni ada, depa main. Kita tak tahu, mungkin dia singgah, mungkin dia tak singgah surau kita. Jadi apa dia buat? Bila kita duduk dekat dengan orang, dia mudah berjangkit. Kalau dia sujud di bawah lantai tu, ayak liuk dia, nafas dia, hidung dia lekat terus di atas sejadah, di atas kapet tu. Kita pula pergi sujud, Allahu Akbar, pap, lekat muka, seolah-olah kita letak muka kita, hidung dia dekat pipi dia, kat hidung dia, dekat macam tu. Jadi kita bawa lapik kita satu, lapik kecil pun tak apa. Orang Pulau Pinang kata wushi je lapik tu. Sejadah kecil ke, sarban ke, yang ni pun boleh ke, rida gitu, boh tang tu cuy. Bila kita sujud, tapi dia cadang bawa sejadah besar sikit lah, boleh berdiri atas tu. Katalah tak ada, dalam kereta ada sejadah kecil lah, anak kita 4 tahun duk semayang main-main tu, kita ambil gitu semayang, bolehlah paling kurang tutup muka sikit gitu. Saya tak bawa, tak apa, terlupa. Jangan kata apa hamba bawa sejadah ni bid'ah ni, apa ni semua masuk neraka ni, Tuhan lah berkuasa, Covid tak berkuasa. La ilaha illallah. Terbukti bukan lawak, juta orang dah mati seluruh dunia. Dan kes kita pula duk naik. Yang ni semua geng-geng pilihan raya. Dia larawik sampai ke Sabah lah apa, sembang banyak sangat itu. Dia pilah tu depa dosa, depa tanggung depa, pasal lah apa pergi buat pasal. Lah kita punya cerita apa? Bawa sejadah main hidup semayang semua. Betul. Janganlah kata
pengaruh Dajjal semua tak bagus lah tuan-tuan. Dajjal memang ada dah. Dajjal pun ada. Dajjal pun ada. Dajjal banyak. Dajjal pelambak tu kawan-kawan kita pun ada. Boleh jadi Dajjal lah. Dajjal orang ke tu. Pulau Pinang tu Dajjal orang ke tu. Dua-dua dah ada. Cuma tak terbit lagi. Tak terbit mana? Hazrat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dah jumpa dah? Dah jumpa dah. Terbit dah lagi? Tak terbit lagi. Bila main? Bila Dajjal main, sejurus selepas Dajjal main, barulah valid kita kata fitnah tu fitnah Dajjal. Kerana dia akan hidupkan orang yang mati, dia akan cuba tumbuhkan pokok, dia bagi kemewahan pada orang yang aku dia Tuhan, pada bagi makan, minum dan bayangan syurga, yang semuanya itu asal Dajjal itu adalah kadhib atau kadzab, penipu besar. Semua tu adalah ilusi, bukan betul. Semua tu adalah tipu sahaja. Itu baru kita kata fitnah Dajjal. Tak mana pula mufti jadi pengikut Dajjal betul. Allahu Akbar. Sebab tu kita cakap ikut kemampuan bidang kita. Ada benda bukan bidang kita. Ada benda kita punya. Bak apa? Bak motor. Hang boleh cakap sebab apa? Sebab saya boleh cakap lah ustaz, saya pemain motor. Ustaz bawa main motor ustaz. Saya dia start lah. Pelang ustaz ada masalah. Oh, dia tak tengok pun. Tapi dia tahu dalaman isi. Sebab apa hebat macam tu? Sebab bidang dia. Dia tahu lah. Kita pergi ke doktor, kita buat muka macam lembek kata, ni doktor anak saya ni demam ni. Tahu lah ni nganga sikit. Tekak merah ni. Tak apa. Saya bagi ubat semua 4 hari. 2 hari dah. Ada sakit apa? Tak ada. Okey, nak ambil antibiotik semua. 2 kali makan, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Dia tahu sebab apa? Sebab bidang dia. Dia tahu lah. Kita punya bidang apa? Kita tentu. Orang cadang, kita ikut benda tu. Kerana apa? Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran ujian-ujian yang Allah bagi pada kita ni pelbagai jenis. Dalam Quran, tuan-tuan balik rumah buka surah Sabah juzuk yang ke-22. Allah Ta'ala cerita tentang keadaan kampung geng-geng Sabah ni. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Hampa nak tahu tak kata Allah Ta'ala, kerajaan Sabah dulu di Yaman tu, depa ada satu cerita yang aku nak bagi pengajaran dekat hampa. Jannatan an yamini wa shimal. Hal keadaan mereka, kiri dan kanan tu penuh dengan buah-buahan cantik, pokok, kala, bunga, buah, besar, rasa, manis, semua ada dekat situ. View yang sangat cantik. Masa lalu dekat Sabah tu, kiri kanan cantik je. View cantik dengan lawa, dengan elok, dengan semua. Kata Allah Ta'ala, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Maka nikmat aku bagi kat hampa semua, tak ada apa. Cuma hampa tolong terima kasih pada Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turunkan rahmat yang besar pada negara. Tuhan yang Maha Pengampun. Baldatun tayyibatun, negara yang baik. Dalam masa yang sama, Tuhan juga Tuhan yang Maha Pengampun. Allah bagi semua pada Sabah ni. Tapi geng Sabah ni apa mereka buat tuan-tuan? Mereka lupa pada Allah Ta'ala. Nikmat yang Allah bagi kat mereka hari-hari, mereka kata apa? Fa'aradu. Mereka berpaling. Mereka berpaling. Mereka kata, pokok-pokok ni kami yang tanam. Tak payah ceritalah Tuhan matang ni. Tuhan tak kena mengena dengan sini. Kami yang tanam, kami yang siram, kami yang belah, kami yang baja, kami yang jaga. Semua kami buat. Hasil kami punya. Kami tak memerlukan Tuhan di celah-celah ni. Ni kami buat. Mereka nafikan nikmat yang Allah beri pada mereka. Maka apa Allah Ta'ala buat? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Kami hantar pada mereka banjir yang sangat besar, kata Allah Ta'ala. Daripada empangan ma'rib. Empangan tu tinggi, kita punya slide tu. Tinggi tu tambah tinggi ni. Manusia besar ni.
Maknanya tuan-tuan boleh bayang empangan tu macam mana. Sebab mereka padang pasir, mereka rekos yang hebat. Sistem mereka tu salinan air. Jadi pokok-pokok ni fotosintesis tak ada masalah, sebab ada waktu dia mereka siram air. Maksudnya pokok-pokok tu dia punya air dia cukup kemas, lawa, cantik dan mantap. Pokok pun naik elok. Tapi dah mereka kata mereka champion, dah mereka kata mereka yang buat semua benda, tak ada sifat mengakui Allah Ta'ala yang buat semua, maka Allah hantar apa kat mereka? Nak musnahkan, nak ajak kat mereka, kata hampa ni bukan champion terang mana, aku yang bagi hampa nikmat. Allah hantar apa mereka? Gajah. Tak. Kod mammoth Allah hantar kat mereka. Tak. Allah hantar jet kat mereka. Tak. Allah hantar dinosaur, Tyrannosaurus hantar kat mereka dengan T-Rex. Tak. Allah hantar apa? Mickey Mouse. Tikus kecil je tuan-tuan. Setiap hari tikus tu main gerik sikit kat bawah tu. Lepas tu habis misi dia pun balik. Esok main pula, pagi main pula. Sikit-sikit gigi tikus dia kacau dinding empangan tu. Akhirnya merekah sikit je, ayak meleleh sikit, cap. Tuan-tuan tahu ayak dalam empangan tu bapak banyak. Dia tekanan yang terlalu kuat. Duk tunggu je tang mana merekah, dia nak cuba keluar secepat mungkin. Nak keluar. Merekah sikit je, keluar. Tuan-tuan tahu empangan besar tu kebam. Ayak yang begitu banyak sekali. Tuan-tuan ingat banjir di Kelantan satu hari tu macam mana? Shell tu tak nampak tu hilang dengan Caltex tu nampak atas je. Si atas tu je Caltex tu. Lain nampak tak nampak bawah ni nampak. 7-Eleven tak ada terus berenang terus staff dia buat lengkang. Habis kedai semua rosak habis. Yang tu hujan naik sikit-sikit tuan-tuan. Yang ni sekali imbas ya, rak dia turun pergi gitu je no. Cuci terus negara dia. Habis semua pemandangan view. Kalau dulu orang baru kahwin main tangkap gambar lah dekat Sabak tu, sebab view cantik sangat di belakang tu, boleh zoom sini zoom sana. Allah hantar main satu air banjir yang rosakkan semua negara dia. View tak ada, pokok tak ada. Allah tumbuhkan pokok bidara, daun-daun dan dahan yang berduri, dan view yang rosak, habis semua. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut pada orang-orang Mekah, hampa jalan kan dekat Sabak tiap-tiap hari tu, jalan masa hampa pergi Yaman, hampa tak perasan ke aku buat macam tu kat mereka? Hari ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyak nikmat Allah beri pada kita hari ni. Dari segi makanannya, dari segi minumannya, dari segi keselamatannya, dari segi keamanannya, dari segi macam-macam Allah bagi kat kita. Tapi hari ni satu benda kita lupa. Kita lupa mensyukuri nikmat Allah SWT. Syukur tu bukan sekadar makan dan belahak tersandak sebut Alhamdulillah. Ya, tu salah satu. Tapi yang lebih besar lagi adalah syukur dengan anggota badan kita. Main ibadat pada Allah SWT. Bantu orang yang sama-sama yang memerlukan hari ni. Sebab hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, ramai di sana manusia hari ni dia suka tengok orang tu ada di atas pada dia, orang yang kaya daripada dia. Dia nak tengok orang yang lebih, dia kaya dah, dia nak tengok orang yang lebih kaya daripada dia. Dia ada jawatan dah, dia nak jawatan yang lebih atas daripada dia. Contoh, tengok fikir lain pula. Contoh dia begini, dia ada jawatan, dia nak jawatan atas pada dia. Atas dah, dia nak atas lagi, atas lagi, dia nak atas lagi. Lain jadi macam Piramli, atas pokok dia. Itu kerja kita. Jawatan yang kita nak, kesiap nikmat dunia. Nabi SAW kata apa? Kalau hampa nak jadi orang hebat, selalu tengok dalam dunia orang di bawah kita. Kita ada kereta, tengok kawan ada motor. Kawan ada motor, tengok kawan ada basikal. Kawan jalan kaki, kawan yang ada kaki boleh jalan, tengok kawan tak ada kaki sebelah. Kawan ada kaki sebelah, tengok kawan tak ada kaki dua belah. Tengok kawan tak ada dua kaki dua belah, tengok kawan hak dah mati dah. Tengok kawan hak dah mati, tak payah tengok siapa dia dah mati, tengok apa? Habis tu yang paling bawah ni.
Atas boleh tengok, dalam bab akhirat. Tu boleh lah. Oi, dengki dia ni sebab apa? Quran setiap hari sejuzuk dia baca. Aku tak boleh jadi. Aku kena up daripada dia. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kata, kalau hampa tak boleh challenge orang dalam bab dunia, hampa boleh challenge orang dalam bab akhirat. Han tak mampu nak challenge. Dia beli kereta baru, dia beli rumah baru, saat dia ada buat rumah sewa, saat dia ada beli rumah. Oh, banyaklah benda-benda dunia, aset dia bertambah. Aku tak boleh hambat dia ni. Dia ni Allah murah rezeki sangat kat dunia ni. Aku tak boleh. Tak apa. Tinggalkan, start daripada hari tu. Janganlah nak berlumba dengan dia dalam bab dunia. Melangkah dalam satu perlumbaan baru. Melangkah dalam bab akhirat dengan dia. Kalau hang derma banyak ni, aku derma banyak tu. Kalau hang semayang banyak ni, aku semayang banyak tu. Kalau hang pergi kuliah sini, aku nak pergi kuliah situ. Berlumba-lumba dalam kebaikan untuk akhirat. Tu baru betul. Kerana dunia yang kita hidup ni hari ni, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ke mana kita. Satu hari dia tinggal kita atau kita tinggal dia. Pilih mana satu je. Tuan-tuan ingat Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia ni, dia suka minta. Dia satu khalifah yang bagus. Malam-malam nak tidur, dia akan panggil ulama-ulama dia. Dia ada ilmuwan agama dia. Dia akan panggil nasihat dia. Ketika dia pun nasihat dia malam tu nak tidur tu, setiap hari dia ada satu slot. Bukan dia dengar masalah orang tu, betul dah. Dia ada satu slot, mereka akan nasihat dia. Masa nasihat dia, dia beritahu kat Tok Togu ahli ulama tu, hang jangan panggil aku khalifah. Kalau bahasa kita, hang panggil aku hang kat aku. Hang ingat ni Harun cakap betul. Hang ingat Harun Ar-Rasyid, ingat hantar akhirat ni, hantar cakap macam tu dengan aku. Maksudnya marah pun tak apa, biar aku beringat sikit tentang akhirat. Dalam banyak-banyak tazkirah duk bagi pada dia, salah satu daripada ulama yang dipanggil pada dia dan nak cerita pada dia adalah Ibn Sammak rahimahullah ta'ala, salah seorang daripada guru yang mengajar tempat satu batch zaman dengan zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ibn Sammak rahimahullah ta'ala, dia ni bila dipanggil dalam duk nasihat tu, ada ayat depan Tok Guru ni, depan Khalifah. Dia kata, wahai Khalifah, aku nak tanya dekat hang. Katalah hang jalan dekat satu tempat dan satu padang pasir yang perjalanan jauh, dah hang dahaga sangat, dan hang sanggup banyak mana bagi pun hang sanggup ambil, sebab ayak tu memang dahaga sangat keadaan ketika tu. Berapa banyak yang hang sanggup untuk bagi kepada ayak yang satu gelas yang aku nak bagi kat hang? Khalifah kata, ayak ni kalau kau boleh bagi dahaga sangat ni, banyak mana aku boleh bagi? Ibn Sammak kata kat dia, iyalah, banyak mana boleh bagi. Dia kata, kalau dia hajat dengan separuh pada kerajaan aku pun, aku tak tahu agak-agak nak bagi kat dia, sebab aku nak ayak tu. Maka kata Ibn Sammak pada dia, wahai Khalifah, katakanlah ayak yang hang minum, ayak tu Allah tak bagi keluar, sangkut dekat perut hang. Hang nak kencing tak boleh, nak kencing tak boleh, nak kencing tak boleh. Lepas tu hang buat apa? Jumpa tabib ni, jumpa tabib tu, jumpa tabib ni, semua dah pening sangat dah. Ayak tak kencing, 3 hari tak kencing, jadi tak ketahuan dah. Dan tabib tu bagi tahu dekat hang, boleh tak hang, macam mana hang ku tawarkan pada hang separuh daripada kerajaan hang untuk hang dahaga minum ayak, sekarang tak boleh keluar, banyak mana hang nak bagi? Kalau tak boleh keluar ni, wahai ulama, aku rasa aku bagi apa saja, serabut tak boleh kencing ni. Bagi apa dia? Bagi apa? Separuh kerajaan aku lagi pun aku boleh bagi. Tak apa, janji aku boleh sihat, aku boleh beri tanda elok. Ibn Sammak kata kat dia, wahai Khalifah, kerajaan yang nilai dia satu gelas ayak yang nilai dia, atau lebih kasar dia, nilainya adalah 1 kali kencing sahaja. Itulah kerajaan yang manusia daripada pagi sampai petang, malam sampai siang, ulang berebut harta mewah, kemewahan, kerana benda tu hanyalah 1 gelas ayak sahaja yang dia masuk dan dia keluar. Disebabkan tu kadang-kadang orang berkelahi sama-sama kita. Disebabkan tu orang berkelahi sama adik-beradik, sama bangsa, sama kaum. Orang berkelahi pula dari segi, kita katakan apa, dari segi harta, kemewahan, pangkat.
Semua orang berkelih. Disebabkan apa? Disebabkan kita tak faham nilai dunia tu di mata pandangan kita tu dia lain. Sedang Nabi SAW beritahu nilai dunia pada kita apa dia? Kata Nabi SAW, bayangan dunia dengan akhirat hanya apabila orang celup tangan dalam jari, falyanzuru, dan dia tengok apa belen ayat yang ada kat tangan dia. Belen tu lah yang kita katakan dunia. Lain semua tu adalah akhirat. Besarnya nilai akhirat tu. Tuan-tuan, 16 Hijrah, tahun 16 Hijrah, apa yang berlaku? Kerajaan Parsi ni dia jatuh pada umat Islam. Parsi ni geng-geng majusi sembah api. Bila jatuh kerajaan, masa tu gubernur dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, general tentera. Maka bila jatuh, maka dia tulis surat pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai khalifah, kerajaan ni dah jatuh dah. Sekarang ni kita nak satu orang pembesar kerajaan atau gubernur daripada umat Islam akan main ganti duduk untuk takbir mereka ni secara Islam. Tulis surat pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Siapa tulis? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak lama kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas terima satu surat daripada Khalifah Amirul Mukminin. Dia kata, okey, kami dah lantik dah Huzaifah Al-Yaman, dia akan mai untuk jadi khalifah dekat apa ni, jadi gubernur dan menteri besar dekat dia. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas bagi tahu semua dekat geng-geng majusi, hampa dengar ni, pembesar semua. Sebab apa? Sebab aku dah bagi tahu, Sayyidina Umar dah kata dah, hari ni akan tarikh sekian-sekian ada depa akan main. Maka depa pun tunggu. Depa ni buat apa? Pakai baju lah cantik-cantik. Pembesar majusi semua kan, pakai baju cantik. Yalah, bila khalifah main baru boleh cari kat mana lubang nak buat projek. Takkan tengok saja kot. Cium tangan kalau boleh, ayat liok 2 liter atas tangan. Khalifah gubernur baru nak main, kalau boleh ludah tui gitu. Baru dia kata, oh bagus dia ni, tunduk sampai kalau boleh kepala tu masuk dalam tangan tu. Tu baru dapat projek banyak. Mereka pun tunggu. Satu khalifah tak main, kabut aku, siapa nak main? Siapa tak main? Siapa ke dia tu naik kalai, satu pak Arab kuri gitu kan. Sila panggung makan roti kering gitu, relax, gadinya basi lah bahasa kita dulu. Roti pun kering gitu. Mereka dah tunggu, dia jalan celah-celah tu. Orang kata, hang tepi lah, kami duduk tunggu khalifah, sibuk ya pak Arab kuri ni. Ini jalan gitu masuk. Mereka tunggu sampai petang. Jalanlah tentera Islam kat situ. Mereka kata, kata Sa'ad Nabi Waqqas, kata Khalifah Amirul Mukminin tak main, gubernur lah apa, kami duk tunggu gubernur sampai reput ni, gubernur pun tak main. Tentera Islam tu kata, hampa tunggu siapa? Gubernur dah masuk pejabat lah. Dia dah gantung gambar semua macam-macam, dia dah buat apa semua, dia dah buat email untuk pejabat semua, dia dah buat website apa semua, Facebook pejabat pun dah buat. Bila dia masuk? Tadi tu pak Arab kurus kering, naik kaldai, sila panggung, makan roti kering je. Relax dia main, pakai baju biasa. Pakai meneru pergi pejabat lah, minta maaf lah khalifah, kami dah ingat, kami ingat pak Arab mana. Pakai baju lusuh je. Walaupun luaran biasa, dalaman luar biasa. Tapi orang yang berada di situ pakai baju hebat-hebat, tapi dalaman akidah kosong, tapi nilai mereka tak ada di sisi Allah SWT. Huzaifah radhiyallahu anhu walaupun biasa je dia, Allah Subhanahu Wa Taala angkat martabat dia. Kurih dia, saya ingat nama sahabat tu. Huzaifah ke seorang lagi, dia panjat pokok. Kurih nipis dia. Dia sahabat gila, kurih. Nabi SAW kata, hamba jangan letak paha dia lebih mahal, lebih berat daripada gunung Uhud. Sebab apa? Nilai takwa. Tuan-tuan ingat Sayyidina Zahir, orang kulit hitam, sama kampung dengan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, meniaga pasar malam rawak zaman Nabi SAW. Niaga buh kain, biasa-biasa orang kampung. Dia suka bawa kampung punya barang. Bila-bila dia balik kampung, dia suka bawa barang-barang pendalaman bagi hadiah kat Nabi. Nabi SAW kata, hang supplier barang kampung kat kami supply barang-barang bandar dekat hang. Satu hari dia meniaga tepi jalan. Dia meniaga pasal malam itu, meniaga biasa-biasa lah. Tentu tahu Nabi SAW pemimpin negara paling besar, pergi melawak dengan orang meniaga pasal malam itu.
Nabi tutup mata dia. Man, siapa nak beli? Siapa nak beli hamba? Murah. Dia kata. Siapa nak beli murah? Nabi SAW duduk belakang. Sayyidina Zahir kata, siapa lah nak beli saya, wahai Rasulullah? Saya ni orang tengok pun tak ada apa, dengan miskin, dengan kulit hitam, dengan biasa je kami, siapa nak beli? Nabi SAW kata, wahai Zahir, jangan cakap begitu, kerana lakina indallahi anta ghalin ya Zahir. Wahai Zahir, di sisi Allah hang sangat mahal nilai hang. Kerana apa? Kerana takwa yang ada di diri dia. Hari ni tuan-tuan, semua orang berebut jawatannya, berebut duitnya, berebut senang dunia. Kita lupa macam mana pandangan mata sahabat kepada akhirat dengan pandangan mata sahabat pada dunia ni. Nabi SAW beritahu apa? Cukup 2 rakaat qabliyah subuh lebih mahal daripada dunia dan seisi dia. Khairum minad dunya wa fiha. Bagi pandangan Nabi SAW, dunia seluruhnya kemewahan kesebat ni, 2 rakaat qabliyah subuh boleh challenge dah. Maknanya apa tuan-tuan? Tu baru qabliyah. Semayang subuh berjemaah, tuan-tuan boleh bayang hebat macam mana. Dan qabliyah pun hebat, pintu pun hebat dah. Nabi kata, jangan sembanglah rumah. Takkan pintu pedaman rumah 32,000. Pintu mat macam level hebat lah. Rumah mestilah besar. Takkan pintu mat rumah pada kotak. Tak pandai sangat. Macam itulah 2 rakaat subuh je yang kita duk berebut siang, malam, pagi, petang. Tuan-tuan tengok baru ni viral orang kaya Iraq tu berkata emas bar ni punya banyak kereta, salut emas lah apa semua. Masa dia meninggal bawa apa? Kain besar je tuan-tuan. Mandi. Jangan kata meninggal. Kita sakit pun tuan-tuan, masa kita pergi hospital bawa air apa? Air besar ya. Air itulah ni ubat tu, air kalau putih tu kan. Kalau kita kaya sangat boleh buah apa? Mineral boleh bubuh sirap dalam tu. Kamu Sprite. Saya kaya, minta maaf lah, yang besar tak mahu saya kongkong Coca-Cola tapi tanpa kalori yang hitam, Pepsi baru tu. Bubuh dalam tu. Tak, air besar. Mandi jenazah yang apa? Koi. Kan kuku. Ada orang mandi jenazah bawa bekas tu kan. Kita kata dia, tolong jangan mandi suami saya. Suami saya daripada beranak dulu, dia tak pernah mandi air besar. Mandi air yang ditapis saja. Mandi jenazah tu kata aku tampak kau ada 3 jenazah nak pergi mandi, hang ada mandi suami hang sendiri. Mandi air apa itulah. Cucuk hidung lah apa semua. Janganlah cucuk hidung, dia kaya. Janganlah buka dia kan orang yang kaya lah. Tak layan siapa lah tu kan. Hang kaya terah mana pun, jawatan hang, nemtek hang panjang mana pun, masa hang hidup je. Hang mati, saya dan tuan-tuan satu je nemtek kita, jenazah. Tu je nama kita. Rumah hang besar, kita kumpul duit 42 tahun baru kita boleh buat rumah kita macam villa yang besar. Hari kita nak naik, kita mati dalam rumah tu. Agak-agak kita akan diturunkan jenazah kita lepas korang-korang 42 tahun, kita letak dalam tu. Sebab apa? Sebab aku nak beli rumah ni 42 tahun. Dunia hampa ni buat naya kesian kat dia, letaklah dia kat situ 40 tahun. Korang-korang separuh tahun lah kan. Korang-korang letaklah 21 tahun. Padanlah kawan tu kurang-kurangnya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahum. Kehidupan dunia ni main-main dan senda gurau. Tuan-tuan kena tengok budak-budak main pasiak kat depan rumah kita. Mereka duduk tepi pantai, anak dia 3-4 orang, ambil pasiak, mereka bubuh situ, mereka buat macam nasi lemak. Ambil daun, bubuh situ. Lepas tu buat rumah castle. Buat istana, buat pagar. Lepas tu ambil tu pula buat pagar, buat mainan apa semua. Pukul 11.30 mak dia kata, Mai, nak makan. Mak dia kata, Mai, naik atas nak makan. Cukup dah, main mandi basuh tangan semua. Anak dia kata, tak. Ni kami dah ada makanan, nasi lemak, lauk daun kering. Mak dia kata, tu nasi lemak apa siap tu. Mai, makan nasi lemak betul. Tak mau nak nasi lemak ni juga.
Mak dia kata main masuk dalam rumah. Sebab apa main masuk dalam rumah? Takut ombak main kuat, rumah kita musnah. Dia kata tak apa. Ni istana kami bina ni daripada pukul 8 pagi tadi kami buat. Kami nak main. Dalam mak dia kata malai aku layan apa? Mak masuk dalam rumah. Bila mak masuk dalam rumah, ombak besar main. Kebam. Jadi apa? Istana hak dia anggap yang hebat tadi, yang kukuh, hancur jadi pasir. Dan makanan jadi pasir. Wang ringgit yang dia buat dengan daun susun ikat semua dengan getah, semua jadi rosak binasa. Mana yang betul? Yang betul belakang tu lah. Allah panggil kita, bukan mak panggil di dunia. Surah Yunus juzuk 11. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menyeru saya, tuan-tuan dan semua orang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, Darussalam. Tapi kita punya iman pengotor, kita duk kira dunia juga, kira jawatan dunia juga, kira nak senang dunia juga. Padahal dunia ni saja kita tak faham. Jadi kita rasa di sinilah kekal selama-lamanya. Maka pandangan kita dan persepsi kita tentang dunia ni kita tukar. InsyaAllah kita takkan risau orang ada jawatan ke, orang tak bagi kita jawatan ke, orang bagi kita duit ke, orang tak bagi kita duit ke, semua tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita tahu rezeki dia main, takkan salah alamat untuk diri kita. Baik tuan-tuan, sebelum insya dah, sebelum saya nak akhiri, saya nak sebut satu benda dengan tuan-tuan. Ceramah habis dah lah, maksudnya saya minta ayat dulu lah. Kalau tangkap gambar kat atas surau tuan-tuan macam resort tu. Dia punya atas ni kan, kalau pergi tandas dia tak jadi resort dah. Kalau masuk tandas dia tak jadi resort. Tang ni resort. Apa kena tengok tandas apa boleh. Okey tuan-tuan, di tangan saya bukan. Tuan-tuan kenal tak Al-Fadhil Ustaz Bakri Yahya? Dia ada sekolah dekat Junjung, sekolah rendah Islam lah, Raudhah Jannah nama sekolah dia. Tapi tuan-tuan, beberapa hari lepas dia sekarang dia masih ada kat hospital. Dia sakit, dia ada darah tinggi dan sebagainya. Baru ni jatuh. Jadi keadaan dia tu tak berapa stabil lah. Jadi dia antara orang yang utama sebabkan dia mudir, dia duk run merata lah nak cari perkembangan untuk membantu sekolah dia tu. Jadi dia dah tahu apa sihat. Saya ni bukanlah kerja di sekolah dia, tapi saya ni kenal dia sebagai tok guru. Saya nak bantu dia. Produk yang ada dekat saya ni, Al-Kahfi Kit ni, keluaran sekolah saya. Saya mengajar di sekolah saya buat keluar produk ni, surau sekolah lah. Jadi tuan-tuan, dekat luar tu ada produk ni. Sini ada Al-Kahfi 1 sampai 10. Sini ada Al-Kahfi 1 sampai 110. 10 ayat awal, 10 ayat terakhir. Sangat sesuai dibaca oleh kita. Beli kat anak-anak kita, sepupu nak menakan, dia bubuh di meja belajar. Tiap-tiap hari sebelum belajar, baca Al-Kahfi. Dah baca, dah habis belajar, baca Al-Kahfi. Allah pelihara daripada fitnah Dajjal. Jadi sebahagian daripada keuntungan yang kita jana pada malam ni, saya akan salurkan pada dia lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, yang rakam yang pakai jubah hitam yang depan kita ni, kita punya Al-Fadhil Ustaz Nazir ni, dia adalah salah seorang daripada guru yang bertugas di sekolah tu. Jadi keuntungan semua insya-Allah saya akan serah pada dia. Nanti saya masukkan dalam Facebook saya lah. Tuan-tuan boleh tengok sumbangan tuan-tuan tu akan ke sana insya-Allah. Harga dia RM5. Kalau tuan-tuan nak dapatkan nanti lepas Malaysia, ada kat luar tu. Nanti kita Ustaz Nazir akan jaga kat luar nanti lah selepas Isyak. Dan kita insya-Allah membantu sekolah dia lah. Moga-moga Allah beri dia sihat dan Allah beri dia kita katakan apa, kesembuhan supaya dia dapat bertugas semula macam biasa lah. Baik, sebelum kita dah habis program kita, sebelum kita akhiri,
Boleh tak tuan-tuan ikut saya? Kita zikir 10 kali Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Kemudian kita doa dan kita tutup. Kalimatani khafifatani alal lisani habibatani ilar rahmani thaqilatani fil mizani Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim. Dua kalimah sangat ringan di lidah, sangat berat di timbangan dan sangat disukai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim. Moga-moga dengan zikir 10 ini menjadi inspirasi pada kita supaya boleh teruskan lebih banyak lagi zikrullah ni pada siri-siri akan datang nanti di rumah secara sendiri, insya-Allah. Kita zikir ramai-ramai sama-sama, kemudian kita akhiri dan kita doa, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.